Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah dan para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam siri yang ke-30, merupakan siri yang terakhir dalam kitab Al-Alamul Akhir, pengembaraan ke alam akhirat. Jadi alhamdulillah kita panjat syukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita ber-PKP, kita dapat khatam kitab, dapat khatam 2 juzuk sudah. Juzuk yang ke-30 dan 29 dari tafsirul Quran. Kita kata ini di antara hikmah di sebalik COVID-19 yang kita tidak tahu apakah rahsia Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan wabak ini. Jadi alhamdulillah perbincangan kita masih lagi dalam bab al-jannah. Bab yang menyebut tentang syurga dan nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Alhamdulillah dalam siri yang lepas kita telah dengar keadaan kedudukan wanita an-nisa fil jannah. Ada 10 sifat wanita dalam syurga yang begitu indah, begitu cantik, comel, lawa, 10 sifat. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam rakaman kita yang lepas. Sambungan kita pada kali ini, zaujatun fid dunya wal akhirah. Isteri ataupun suami di dalam dunia, kalau tidak ada aram melentang, kata orang, tak ada halangan, maka dialah suami isteri di akhirat esok, insya-Allah. Apabila dua-duanya beriman, suami beriman, isteri yang beriman, yang ni salih, yang tu salihah, maka dua-dua akan masuk dalam syurga. Allah SWT akan kumpul balik kita dengan isteri kita, dan semua zuriat-zuriat kita yang lain dikumpul oleh Allah Azza wa Jalla, duduk dalam syurga sebagaimana kita duduk atas dunia ni suka berkumpul kan. Maka Allah Ta'ala kumpul balik orang-orang yang salih di dalam syurga nanti, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara nikmat. Maknanya setengah daripada kata-kata ataupun ucapan orang bila orang kahwin, dia kata semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Kita kata doa itu tidak tepat. Sampai ke anak cucu ya? Lah. Kita nak semoga berbahagia sampai ke syurga. Itu yang betul. Sebab perjalanan kita daripada dunia ni terus ke syurga. Mula-mula anak forum dengan seorang qadi di pejabat agama. Dia kata di antara kesilapan doa setengah masyarakat ni, dia doa sampai ke anak cucu. Sebab tu ada berlaku kes perceraian nenek dengan atuk. Kata apa tua-tua nak bercerai? Orang tua ni lah nak berkawan. Tak, nak cari siapa dia tolong jaga, nyagi bercerai. Dia kata boleh jadi silap doa kita dulu. Bahagia sampai ke anak cucu. Boleh cucu, tuk cerai. Ini bahaya doa. Doa ni kena betul. Kita kena kata semoga berbahagia sampai ke syurga, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, tanda suratul Ra'di ayat 23, ayat 24, Allah SWT telah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah Ta'ala sebut kepada kita hari ini,
syurga yang kekal, yang mereka akan memasukinya bersama-sama dengan orang yang soleh, orang yang mengerjakan amal soleh dari kalangan ibu bapa dia. Salaha min abaihim, dan juga suami isteri mereka, wa zurriyatihim, serta anak cucu mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini menunjukkan bahawa di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada keluarga yang beriman, mereka akan berkumpul balik di akhirat esok. Allahu Akbar. Panjanglah ila akhiril ayah. Salamun alaikum fa ni'ma uqbad dar. Memberi hormat, malaikat mari pula, kan? Malaikat tu ada dijaga, malaikat pula akan masuki kepada mereka dari tiap-tiap pintu dan memberi hormat dengan berkata, selamat sejahtera kamu yang berpanjangan disebabkan kesabaran kamu, maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara yang disebut oleh Allah. Hubungan di antara kita dengan malaikat bukan adalah syurga je. Atas dunia ni kita sudah berhubung, kan? Malaikat duduk doakan kita, tuan-tuan, para jemaah yang ada dalam masjid. Alhamdulillah. Bila kita keluar daripada rumah dengan berwuduk di rumah, kita mari ke masjid, kita solat, dan kita nak tunggu solat isya pula, malaikat sedang berdoa sekarang ni. Dia kata, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah keampunan kepada orang ni, berilah rahmat kepada orang ni. Ini lebihnya duduk dalam majlis ilmu dalam masjid. Ada jemaah kata, ustaz kami ni biasa dah kuliah online ni, kalau tak pergi masjid pun kita tak apa, kita boleh ikut. Tak sama. Tidak sama duduk dalam majlis ilmu dengan menerima ilmu. Ilmu dapat, tapi majlis ilmu berbeza. Baik. Orang syurga ni sibuk dia. Pergi mari berehat, sibuk. Sibuk dengan apa? Kalau atas dunia ni sibuk, kenapa tak pergi masjid? Sibuk. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan cari makan. Kadang-kadang bukan sibuk pun, banyak menyibuk atas dunia ni. Semua benda nak ulah belaka, berzikir tak boleh, kan? Orang dalam syurga sibuk. Dalam surah Yasin ayat 55 Allah kata apa? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Allah. Ahli-ahli syurga pada hari itu fi syughulin, sibuk mereka dengan makanannya, dengan hidangannya. Mereka dengan isteri-isteri mereka duduk di bawah bayangan, duduk di atas singgasana, berehat-rehat. Allahu Akbar. Banyak cerita. Timbul lagi soalan. Kalau orang ni isteri, seorang wanita ni, suami dia ramai. Kalau suami, isteri ramai, semua sekali duduk dalam syurga belaka, tidak ada cemburu di kalangan mereka, tak ada. Balas-balas tak ada. Mai remah pinggan tak ada dah. Timbul soalan, kalau wanita salihah ini ramai suami, macam mana nak buat? Di zaman kita tidaklah ramai. Di kalangan sahabat radhiyallahu anhunna, ada di kalangan mereka yang ramai suami. Sebab apa? Orang ni kahwin, bila mari jihad, dia pergi perang, mati. Anak kecil, sahabat lain pula kata, kita tak boleh biar orang ni duduk begini, kita kena bantu dia kahwin. Perang, mati pula. Orang dulu kahwin bukan kerana tak mau mati, kahwin untuk mati. Tempat kita ni kalau kahwin muda, nak pergi masjid tak apa lekat dah. Mana? Alah, Cik Mek ajak pergi pasar malam. Tak ada dah kuliah-kuliah. Orang sahabat ni kahwin ramai, tak ada masalah. Sebab dia kahwin bukan semata-mata kerana nafsu, dia kahwin kerana nak bantu si al-armalah, ibu tunggal yang menjaga anak seorang diri. Jadi bila timbul isu wanita ni ada suami ramai, suami ni ramai, macam mana dia nak pilih? Ini cerita ni. Al-jawab, tanda jawapan dia. Sa'alat Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Bapa dia ketua Mekah, 20 tahun berlawan dengan Nabi.
masuk Islam pada tahun yang ke-8. Dia tanya, Ummu Habibah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, al-mar'atu minna yakunu laha fid dunya zaujan." Ada di kalangan wanita kita ni, dia ada 2 suami, bukan serentak lah maknanya. Dia kahwin ni, mati kahwin orang lain pula. Mungkin lebih daripada 2. Summa tamut, kemudian dia mati. Fatadkhulul jannah hiya wa zawjuha, kan. Dua-duanya semua suami dia orang soleh belaka. Masuk dalam syurga belaka, li ayyihima takun. Dia ni nak jadi isteri yang mana? Adakah isteri yang suami yang pertama, ke suami yang terakhir, bagaimana? Lil awwali aw lil akhir? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tukhayyar, diberi pilih. Ataupun dia sendiri memilih. Ahsanuhuma khuluqan kana ma'aha fid dunya, dia beri pilih manakah suami yang baik dengan dia di dunia dulu. Hak ni kaya tapi cengeng dak. Allah menikuh bini ni. Bakhil hangit atas dunia dulu. Hak seorang lagi, masya-Allah, baik, tenang-tenang, maka dia akan pilih yang mana baik dengan dia di atas dunia dulu, di antara suami. Fakana zawjuha fil jannah, maka dialah akan jadi suami dia dalam syurga nanti, dia akan pilih yang tu. Kita tak peliklah yang mana-mana pun, yang pentingnya dia dalam syurga. Alhamdulillah. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita ulas kepada Ummu Habibah, ya Ummu Habibah, zahaba husnul khuluq bi khairid dunya wa khairil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, orang yang punya akhlak yang baik ni atas dunia pun baik, di akhirat pun baik. Atas dunia pun orang puji, kan? Di akhirat pula isteri pilih dia. Kita kata inilah yang terbaik. Jadilah manusia yang baik, insya-Allah kita akan jadi dipilih oleh orang. Habislah kita dalam bab suami isteri. Kita berpindah kepada suqul jannah, bazar syurga. Dalam syurga esok ada bazar pula dah. Nak beli duit mana? Pakai ringgit ke pakai dolar? Jangan duk tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada bazar di syurga, kita kata bazar ajalah. Ni nak tanya ni. Kita ni kalau ada pasar pagi ke pasar petang, ramai orang situ. Maknanya ada setengah orang tu nak pergi membeli, ada setengah orang pergi apa? Pergi pusing-pusing. Betul tak? Kenapa? Oh, pasar minggu hari ni sanggup tak menoreh orang kampung. Sebab nak keluar pasar minggu. Bukan pergi beli pun, tengok orang jual ubat. Selenggok situ, boleh pula situ. Kan? Maknanya pergi ke pasar, ke bazar ni salah satu daripada aktiviti yang menggembirakan. Maka Allah Ta'ala buat juga di akhirat esok dalam surga ada bazar. Dia panggil pasar minggu. Pasar minggu ni. Suqul jannah laisa, pasar dalam surga bukanlah macam pasar pagi. Pak kita tu busuk bangai lah. Dengan ikannya, dengan apa? Lah, hak ni comel. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la suqan. Dalam syurga esok ada pasar, mereka akan pergi pada hari Jumaat. Dia kata kenapa pilih hari Jumaat? Dia tak ada solat Jumaat dalam syurga tu. Dalam syurga tak ada taklif, tak ada solat, tak ada zakat, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada dah. Hari Jumaat ni hari besar kita atas dunia, maka Allah beri pada mereka suqul Jumaat. Hari Jumaat, hari pergi bazar. Fatahabbu rihas syamal, Allah. Mari angin syamal tiup. Seronok dia, tak kena, dia panggil open air. Mana angin terbuka. Biasa duduk dalam istan, dalam mahligai, ni duduk luar pasar. Kena tiup angin. Masya Allah, lagi kena angin, lagi cantik rupa dia. Kau comel. Kita ni kalau pergi pasar pagi, balik gelap hitam muka tu dah. Kena matahari, dia lagi cantik. Habis dia berjalan di pasar-pasar, balik-balik, lagi cantik dia punya rupa dia, makin comel. Hadis dalam Muslim. Dalam hadis, satu kisah, Sa'id ibn al-Musayyib, ada kata Musayyab, ulama besar di Madinah. Dia jumpa dengan seorang sahabat nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, "Ya Sa'id, as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah." Dia kata, Sa'id,
Aku mengharapkan Allah Ta'ala kumpulkan aku denganmu di pasar syurga esok. Qala Sa'id, awa fiha suq? Ada pasar dalam syurga? Qala na'am. Ya. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dah cerita dengan aku bahawa ahli-ahli syurga bila masuk dalam syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, dengan sebab amalan baik mereka, maka mereka diberi keizinan pada fi miqdari yaumil jum'ah, pada kadar hari Jumaat daripada hari dunia ni, maknanya setiap minggu lah. Dia pergi berjumpa di situ, mereka akan bertemu dengan kawan-kawan dia. Masya Allah. Kita dalam syurga esok berbeza-beza tingkatan. Beza tidak? Ada orang keluar daripada rumah berwuduk siap, duduk atas kereta ke atas motosikal zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa di masjid masuk terus tahiyatul masjid. Kalau orang ada azan terus qabliyah. Hak sore lagi mari, orang ber pakai sarung baju, ambil wuduk pun tidak, mari masjid. Orang azan tak masuk masjid, duduk tunggu di tepi tangga, duduk atas motosikal contohnya, buah-buah. Sama ke tak sama dengan yang pertama dengan yang kedua? Sama? Tak akan sama. Maka itu dipanggil darajat berbeza-beza. Jadi bila mereka boleh jumpa, jawabnya di pasar minggu dia tu, mereka akan bertemu sama-sama dia. Masya Allah, tabarakallah. Kata Nabi, panjang hadis ni, ana ringkas je sebab kita nak habiskan kitab ni insya-Allah taala. Qala, Nabi kata apa? Mu pilih ya barang-barang hak mu nak. Comel ambil. Dia kata yuhmalu, dibawanya barang-barang hak dia nak, laisa yuba, bukan dijual, bukan dibeli. Ambil ya. Pergi pasar, seronok kita kalau ada pasar boleh pergi ambil lagi ni. Ambil nak apa balik. Tapi orang syurga tak tamak dah dia, tak macam kita sini. Wa fi zalika suq, ni kita nak ambil mahalus syahidnya. Dalam di pasar itu bertemu ahlul jannah ba'duhum ba'da. Ahli syurga berjumpa dengan kawan-kawan dia. Allah, lama tak jumpa sihat molek. Mana dia, awak punya syurga mana? Saya jannatu adnin, ya ni al-firdausil ala. Yang betul alhamdulillah mereka semua dalam syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Kita berpindah pula kepada kawan yang tak baik, akan bertemu nanti di akhirat. Hak baik dalam syurga, hak tak baik dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi dalam kitab ni kata, ahlul jannah yatalaqawna wa yatazawaruna fima bainahum. Ahli syurga ni dia akan menziarahi, pergi tengok orang ni, jumpa orang ni. Macam kita duduk di rumah kampung kita ni, pergi ziarah orang tu, ziarah orang ni, kan? Allahu akbar. Tengah-tengah dia duduk buat, tengok dalam surah As-Saffat ayat 50. As-Saffat ayat 50. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dia duduk beradak, sambil-sambil duduk buah ni, tanya khabar. Kita dulu atas dunia tu berapa, mana member kita, kawan kita, geng kita, siapa dia? Seorang disebut. Dia ni. Semua dalam syurga belakang gembira. Qala qailum minhum inni kana liqarin. Saya atas dunia tu ada seorang kawan, friend, best friend kata orang. Tapi dia tak mau beriman. Sudahlah. Dia tak mau beriman. Aku dakwah dia, ajak dia, no, tak mau. Maka pada saat itu mereka apa kata? Kalau macam tu, mari kita pergi jenguk dalam neraka. Tanya-tanya, tengok-tengok takut ada kat sana. Na'udzubillah. Dia pergi ke neraka. Ini benda pelik lah dalam dunia. Kalau kita nak pergi hari ni payah dengan neraka panas, tapi di akhirat Allah Ta'ala beri pada mereka, dia boleh pergi cari, tengok, tak tahu wallahu alam macam mana cara dia cari, sama ada tanya malaikat ataupun tidak disebut. Untuk perhatian para jemaah sekalian, dalam perkara benda gaib macam ni jangan direka-reka cerita. Kita hanya boleh baca sekadar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi tengok, tu nampak dalam tu. Tengok. Ya Rabbi, muka dia gelap, hatu habis dah.
tubuh dia hangus. Allah kesian dia. Dia panggil fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia tengok kawan tu ada dalam neraka Jahannam, dengan nerakanya, dengan azabnya. Allah. Dia membaca dalam ayat Safat ni, qala tallah in kita laturdin. Hampir-hampir aku ditarik oleh dia, digoda oleh puak ni supaya tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau aku tak ada nikmat Allah Ta'ala beri iman pada aku pun sekali dengan dia, na'udzubillah. Itu yang dikatakan orang dalam syurga dia akan dicari kawan-kawan dia juga. Jadi ada setengah tafsir ayat ni, ketika ahli syurga ni cari kawan dia tak jumpa dalam syurga, dia kata mari kita pergi jenguk yang neraka. Kok ada sana, dia pergi tengok ada sungguh. Maka pada waktu itu mereka minta izin dengan Allah Ta'ala, ya Rabbi ya Karim, boleh tak kita bawa dia ni keluar daripada neraka? Ahli syurga pergi cari dari neraka, jumpa kawan dia, tapi kawan yang beriman, syarat. Kawan yang kafir macam ni tak keluar dah. Kawan yang beriman sama-sama pergi masjid dulu, cuma yang ni baik akhlak dia, tidak mengumpat orang, tidak tipu orang, kan. Hak ni pergi masjid juga, tapi lepas-lepas bagi orang curi, kelentung orang, mengumpat orang macam-macam, maka dia kena masuk neraka sekejap. Jadi orang mukmin bila dia pergi tengok, mereka minta dengan Allah SWT syafaat, nak bantu, nak tarik keluar orang ni daripada neraka, keluar. Maka Allah SWT izin, itu dia panggilkan syafaatul mukminin. Orang mukmin juga boleh beri syafaat kepada orang-orang yang berhak menerima syafaat, dengan syarat diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan semua orang boleh tarik, jangan. Ada masyarakat ni bila dengar cerita ni, dia pun cakap, dia tulis. Ada satu video yang saya keluarkan, orang mukmin akan cari kawan dia dalam neraka. Ada yang kata, Ustaz, kalau tak jumpa saya tolong cari. Ish, kata dia ni macam nak pergi ke neraka je. Orang mukmin yang baik tak payah pesan, dia akan cari. Saya pun nak pesan kepada para jemaah sekalian, kita banyaklah berdoa. Kalau kita nak pesan kepada orang, kita pesan, Ustaz, Syekh, doakan biar kita bersama dalam syurga nanti. Itu ayat positif. Jangan hidup main. Kalau tak jumpa, cari kita pun celak. Cari siapa? Cari dari neraka. Ayat kata berasa nak pergi ke mana? Ayat tu dia panggil ayat negatif. Ayat tidak baik, jangan duduk gurau-gurau gitu. Orang tak gurau benda neraka, jangan duduk main. Tak payah pesan. Orang mukmin yang baik, kita macam kita juga. Jiran yang baik, dia akan ingat pada jiran dia, betul tak? Kalau dia buat kuih, dia hantar ke kawan. Kalau jiran tak baik, tak salah. Nak makan tutup itu, takut orang tengok. Ini. Baiklah. Kita pergi kepada tajuk yang lain. Nikmat yang sangat lazat, nikmat yang paling besar setelah manusia yang beriman berada dalam syurga. Allahu Akbar. Apa dia nikmat? Tanda tuan-tuan, dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala telah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allahu Akbar. Muka yang bercahaya pada hari kiamat, ila rabbiha nazirah, mereka akan memandang Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan buka hijab, kita boleh tengok Allah. Pada waktu itu orang mukmin terlupa dah nikmat syurga, bidadari, makan-makan, terlupa. Nikmat yang paling besar dapat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala cerahkan muka kita, cahayakan muka kita, yang melayakkan untuk kita tengok pada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Amin. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka ini akan dapat nikmat syurga dan nikmat yang paling besar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tanda hadis ini tuan-tuan, idza dakhala ahlul jannatil jannah,
apabila para ahli syurga masuk dalam syurga, Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum. Kamu nak apa lagi? Aku nak beri tambahan. Duduk dalam syurga dah ni. Jawab ahli syurga, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilana al-jannah. Ya Rabbi, Allah telah muliakan muka kami, Allah Ta'ala masuk dalam syurga, selamatkan kami daripada neraka. Apa lagi kami nak minta? Nak minta apa lagi? Tak saya minta dah. Nikmat yang sudah ada ni cukup besar. Nak banding dengan ibadat yang kita buat atas dunia dulu sikit je. Allah, bila tak mau minta, fayukshaful hijab. Ketika itu Allah Ta'ala buka tirai, penutup yang kita tak nampak hari ni, tak nampak Allah. Ketika itu Allah Ta'ala buka, manusia yang muka bercahaya akhirat, ila rabbiha nazirah, dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Kata dia Nabi, fama'utu syai'an, tidak ada suatu anugerah yang sangat besar bagi orang mukmin pada ketika itu lebih daripada dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kita baca ayat surah Yunus ayat 26. Tanda tuan, lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaq wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lillazina ahsanul husna wa ziyadatun. Allah, bagi orang yang buat amalan yang baik, Allah Ta'ala akan beri tambah. Allah kata apa? Waladaina mazid. Nikmatmu ada tu, aku ada tambahan lagi. Wala yarhaqu wujuhum qatarun wala zillah. Air muka mereka berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesusahan dan kehinaan, tak ada. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan nikmat yang paling besar yang telah Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada hamba-hambanya, di mana ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Surah Yunus. Pernah sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Tanda tuan, adakah kita akan tengok Tuhan? Kita beriman, kita yakin, kita percaya Allah ada, kita bertauhid, kita mati diri kerana Allah. Tak bolehkah kita tengok Allah di akhirat esok? Atas dunia ni tak ada siapa boleh tengok, kan? Bila sahabat tanya Nabi, boleh tengok Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatul badr? Malam penuh purnama, tidak ada awan, tidak ada hujan, boleh tengok tak bulan purnama? Boleh tengok? Qalu bala ya Rasulullah, kenapa tak bolehnya? Adakah kamu terhalang nak tengok bulan? Tak ada halangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu terhalang nak tengok matahari di siang hari? Tak ada, nampak matahari. Allahu akbar. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik, demikianlah kamu akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kata di para ulama, tengoknya tengok, tapi yang ditengoknya Allah, bukan tengok matahari atau bulan. Cuma Nabi kita buat bandingan begini sebab yang nak tengok Allah tu ramai, orang-orang yang beriman. Maka bila cara tengok macam kita gini, berapa juta atas dunia semua boleh tengok matahari, betul tak? Berapa juta manusia, milion manusia boleh tengok bulan. Begitulah bandingan. Maknanya kalau bila Allah Ta'ala buka hijab dia, semua orang beriman yang layak dapat tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itulah yang kata ahli-ahli syurga alam nikmat yang begitu besar, dan besar daripada itu hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis lain lagi, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Allah Ta'ala tanya ahli syurga, ya ahlal jannah, penduduk syurga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'dai, ya Rabbi, fayaqul hal raditum, adakah kamu semua reda? Aku bui ni, syurga ni reda. Fayaqulun wa ma lana la narda, bagaimana kami tak reda ya Rabbi, besarnya nikmat kamu beri. Engkau telah anugerahkan kepada kami yang tak ada orang lain terima macam ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata, berfirman, aku akan beri lebih baik daripada itu lagi.
Qalu ya Rabbi wa ayyu syai', apa benda? Qal uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allahu akbar. Allah kata, uhilla alaikum ridwani, aku telah limpahkan kepada kamu keredaan aku padamu, aku tidak akan murka ke atas kamu selama-lamanya. Itulah nikmat yang besar. Manusia akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla dan dapat sijil keredaan Allah terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Satu malam, kata sahabat, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu ila sama' lailatal badri. Tiba-tiba Nabi kita angkat muka dia ke langit pada malam bulan purnama. Nabi tengok ke bulan, faqal, amma innakum satarawna rabbakum ayanan. Hei para sahabat, kamu akan dapat tengok Allah SWT dengan mata kepala kamu, sebagaimana kamu boleh tengok bulan ini, tidak ada awan yang melindungi kamu. Masya Allah, tabarakallah. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Hendaklah kamu jaga dua solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, mesti jaga. Solat apa tu? Solat subuh dengan asar. Sebab apa? Sebab waktu ni kebiasaan masyarakat Arab ni dia tidur. Dia panggil, kalau tengah hari dia panggil qailulah. Malam tidur. Kita hari ni pun pakai tidur belaka ni, tak tahu zuhur asar ni. Ni berat lagi dah. Maka jaga dua solat ini untuk melayakkan kita dapat tengok kepada Allah, memandang Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Apa dia nikmat? Nikmatnya dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain Nabi kita sebut, nikmat di antara ahli syurga yang tinggi darjatnya, dia boleh pandang Allah Ta'ala pagi dan petang. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala buka. Itulah nikmat yang besar yang dianugerahkan kepada mereka hari ini dalam Tirmizi dan lain-lain. Kita bagi kepada satu cerita lagi. Ahli syurga nak bertanam, nak menanam pokok. Dia ni biasa kali atas dunia ada suka menanam pokok. Nah, orang hok besok pandai menanam ni, dia tanam apa pun hidup. Tanam buah pondok dia ya. Tepi pondok tanam lada, tak payah beli. Jadi kita. Hok tak pandai menanam ni buat kebun mampu habis. Boleh jadi orang ini peminat bercucuk tanam di dunia dulu. Kata di Abu Hurairah, satu hari Nabi kita duduk bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Dalam majlis tu ada seorang ahlul badiyah, ada orang badui, orang kampung. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, inna rajulan min ahli jannah ista'dzana rabbahu fi zara'. Ada salah seorang daripada ahli syurga esok, dia minta izin dengan Allah nak nanam pokok. Faqala, Allah kata, buatlah apa hak mu rasa suka apa, buat. Dan tak ada masalah apa dah. Nak berapa lagi, nak makan apa semua, tak payah tanya. Dia kata, walakinni uhibbu an azra, tapi aku nak suka nak tanam sendiri. Maka dia pun ambil benih, malaikat mari atas benih dia. Dia pun tabur benih dia. Sudah tabur, naik lalu pokoknya buah. Tak ada jiru lagi pakai naik. Fa yaqulullahu ta'ala dunaka ya ibn Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Anak Adam. Tu pokokmu tu. Manusia ni kalau ikut nafsu dia, tak ada benda hak dia cukup. Tak kenyang-kenyang nafsu ni. Nah. Ada apa ni? Ada harta sejuta nak 2 juta. Ada pangkat ni nak pangkat lagi. Ya. Macam-macam lah. Tak akan kenyang nafsu. Kata Nabi SAW, lau kana li ibni Adam wadiyan, kalau anak Adam tu ada 2 lembah emas, labtara salisan, dia akan nak 3 lembah wadi emas. La yamla'u fahu ibn Adam illa turab. Tak kenyang mulut anak Adam tu kecuali sombak tanah dalam mulut dia. Mana mati je ni. Hai. Bila Nabi cerita tentang orang ni hak duk bercucuk tanam tadi, besar lalu dia tubuh dia. Fakana amsalil jibal. Masya-Allah.
Allah kata pada anak ada weh munintoknya kenyang nak macam-macam. Falamma sami'al arabi, orang badui tadi duduk dalam majlis Nabi dengar, dia pun jawab, ya Rasulullah, wallahi la tajiduhu illa qurasyian aw ansarian. Saya rasa orang hak minta nak nan yang tadi sama dia keturunan Quraisy ataupun dia Ansari, mana orang Madinah. Orang Madinah ni suka nan pokok. Wa amma nahnu, kami orang kampung ni, orang tengah padai pasir ni tak nan kita duduk pera lembu, pera unta je kan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ketawa dengan ulasan kepada badui sana ni. Masya-Allah. Yang pentingnya orang dalam syurga nak nan ya. Ada juga orang dalam syurga nak anak. Wallahu a'lam, boleh jadi atas dunia ni dia mandul, tak beranak. Ataupun dia tak kahwin langsung. Ada juga setengah orang ni tak kahwin, kan? Laki-laki ke wanita ke dia tak kahwin. Dia nak anak. Kata Nabi sallallahu, innal mu'min idza ishtahal walad fil jannah. Bila dia rasa nak anak je, Allah Taala bui selalu. Mengandung sekejap, tak ada 9 bulan. Besar lalu, beranak pun tak sakit. Tidak kata kena pergi hospital cari tok bidan. Apa ni, cocok ubat ke apa, tak ada. Mengandung. Lepas mengandung, nak. Keluar anak. Lihat gitu ya. Kemudian, kama yashaifi sa'atin, ketika tu juga dapat anak. Yang pentingnya dia orang ni, nak apa-apa boleh lah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, sebab itulah nama dia ahli syurga. Dalam bab makannya dulu, macam-macam orang minta tak. Ada hak minta uta, ada hak minta lembu, ada hak minta, ada pakcik ke makcik ni minta nak makan budu. Ada juga lagi tu. Kita kata, tak sudut memikir, lo ni kita nak fikir biar boleh masuk syurga. Hak tu kita kena fikir. Baiklah para jemaah sekalian, setelah ahli syurga masuk dalam syurga belaka, ahli neraka, na'udzubillah, masuk dalam neraka semua sekali, apa jadi? Banyaklah ayat-ayat Quran yang menyebut tentang nikmat-nikmat yang besar. Maka kata Nabi SAW, bila ahli syurga masuk syurga, mereka akan hidup, tak akan mati lagi. Nikmat yang tak putus-putus, tak ada duka cita, tak ada sedih, tak ada serabut, tak ada. Pakaian dia apa tak lusuh. Umur muda dia 33 tahun tak akan berubah. Muda situlah. Allahu Akbar. Setelah selesai semua, ahli syurga masuk dalam syurga. Ahli neraka masuk dalam neraka. Yuja'u bil maut, dengar ni. Kemudian dibawanya mati. Rupanya mati kita ni di akhirat esok akan berupa apa? Rupa seekor kibas. Kibas yang putih. Macam kalau sini kat biri-biri. Biri-biri putih mari. Besar molek. Dia letak di antara syurga dengan neraka. Syurga sini, neraka sini. Biri-biri ni letak sini. Fayunadi munadin. Kedengarlah suara malaikat tanya, "Hei ya ahlal jannah, hei ahli syurga, ta'rifuna hadza?" Mu kena tu. Hadis kena. Fayashra'ibun. Jengok belakang kepala. Pakat duk jengok tengok berapa tu? Oh. Kami dah tengok dah dia ni. Bila al-maut. Kita ni semua akan tengok ni. Bila kita mati esok tengok, lo ni tak nampak. Kalau kita duduk sebelah orang nak mati pun tak nampak apa. Kakak senyap dah. Selek mata kejap habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati tak nampak. Ahli syurga ni bila oleh kerana kita sudah kena mati, pada tu orang syurga kata, "Na'am, hazal maut." Inilah mati. Sudahlah. Pakat kenali lah mati pula kita rugi dalam nikmat besar syurga ni. Summa yunadi. Dengar pula suara, "Ya ahlan nar. Hei ahli neraka, ta'rifun hadza?" Mu kena ni. Ahli neraka pakat jengok kepala, jengok. Wa kulluhum qad ra'ahu. Semua mereka telah tengok dia, tengok mati. Mereka kata, "Ya."
Suka dalam ahli neraka ni, mati mari. Relax lagi lepas ni tak ada mati. Sesal semua. Ahli syurga tengok, ahli neraka tengok, fayu'khazu fayuzbah. Maka mati telah disembelih pada saat itu, mati sudah mati. Ada mati lagi? Tak ada lah mati. Mati sudah mati, mana ada mati? Lepas disembelih mati, summa yunadi, dengarlah suara malaikat kata, ya ahlal jannah khuludun wala bila maut wala maut, mu kekal dalam syurga kamu ni, kamu tak akan mati selama. Oh, gembira ahli syurga, alhamdulillah, tak mati kita, suka. Panggil pula ahli neraka, ya ahlan nar khuludun wala maut, mu kekal dalam neraka mu tak akan mati lagi. Allahu akbar. Maka Nabi kita baca ayat, wa anzirhum yaumal hasrah iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Aku beri amaran kepada kamu pada hari penyesalan yang tidak ada gunanya. Mana orang dalam syurga sukalah dia. Orang dalam neraka agak menyesal habis, kata apa dah. Allahu akbar. Bila selesai dah sembelih dah mati. Mati sudah tidak ada lagi. Tamaklah kita alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada hari malam ini, malam hari Rabu, 2 hari bulan Zulqa'dah 1441 bersamaan dengan 24 hari bulan 6 2020 di musim PKPP. Alhamdulillah kita telah khatam perbincangan kita secara ringkasnya kalau anda baca semua panjang lagi. Tapi semua tajuk kita masuk, cuma petik-petik. 30 siri kuliah, tuan-tuan boleh ambil sebagai motivasi. Elok kita dengar dekat nak tidur bagaimana perjalanan ke akhirat, supaya kita semua sedar, insaf. Jangan lara hidup atas dunia ni, kan? Sebab asbabus sa'adah, sebab manusia akan bahagia yang abadi, iaitulah manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal dengan amalan yang saleh. Syarat nak jadi saleh amalan itu, yang pertama ikhlas, yang kedua kita buat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.